Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrin Shah bin Ismail. Untuk buat focus group ni bagi tujuan untuk completekan marketing research subjek. Jadi sebelum saya mulakan, saya beritahulah untuk tujuan focus group ni saya buat untuk projek marketing research di bawah title Disintermediation of Fisherman Market through the usage of social media marketing and exploratory study of Fisheries Development Authority of Malaysia, LKM. So kesimpulannya, daripada topik ni saya nak lihatlah dari segi insentif kerajaan sekarang ni untuk mengurangkan harga ikan, sebab kita faham market sekarang ni penuh dengan middleman. So jadi selalunya transportation ikan daripada jeti sehingga ke end user tu harga dia mahal. So jadi daripada situ kerajaan buatkan satu inisiatif untuk memperkenalkan fisherman market, iaitu fisherman market ni, fisherman itu ataupun isi rumah dia berniaga ikan. Maknanya dia orang landing, sama ada husband dia landing dan anak-anak dia akan jual di landing site. So mostly ada bukan dekat 20 fisherman market the whole Malaysia. Kebanyakannya dekat remote area. So jadi dari segi failure of this initiative sebabkan oleh itulah orang tak tahu, orang kurang tahu. Jadi awareness tak ada, education tak ada kan, untuk orang ramai datang ke tempat tu. Jadi yang tengok di skrin ni adalah tempat di Sungai Yu, Kuala Selangor, di mana dekat sini dapat tengoklah. Ini hari yang bukan, ini non-peak punya hours. Kalau peak hours, maknanya tempat parking tu penuh, memang penuh. Tapi masalahnya orang kadang-kadang orang tak tahu. Orang situ dan saudara mara relatif yang beritahu, datang daripada Selayang ada, daripada Kepong ada, daripada Putrajaya ada, untuk datang ke sini. Jadi daripada situlah saya nak bertanya lah kan. Saya nak bertanya lah tentang pendapat lah tuan-tuan dan puan-puan mula-mula tentang perkara ni. Okay, pertama sekali Anwar saya numberkan nombor 1, Elia nombor 2, Muzaffar nombor 3, K nombor 4, Mas nombor 5 dan Munirah nombor 6. Okay, saya nak tanyalah dulu pada nombor 6 Kak Munirah tentang tempat ni. Okey, tentang tempat penjual ikan yang di mana pengguna dapat beli secara direct pada daripada peniaga. So maksudnya memang pada pendapat saya memang sangat baguslah. Maknanya inisiatif ni sangat bagus sebab macam kalau kita kata sebenarnya kalau ikan yang kita beli daripada yang dah beberapa kali maknanya menggunakan orang tengah, so maksudnya dari segi ke fresh, kualiti ikan, kesegaran ikan tu dah jadi macam kurang sekar. Okey, number 2 Ilya. Kalau ikutkan Kak Mun tadi cakap, kesegaran ikan tu dia segar lah sebabnya banyak middleman. Jadi fishman market ni kita buat direct daripada fishman yang pergi daily trip terus untuk meniaga ikan di situ. Rasa-rasa kan cara mana kalau kita nak promote kan supaya orang tahu tempat ni? Banyak cara lah. Tapi kalau kata dalam kes ni, orang tu dan kalau kata yang first, yang mustahak sekali, kalau kita cerita pasal benda-benda yang perishable ni, dia kena orang yang berdekatan lah. Yang paling mustahak sekali, orang yang berdekatan dengan lokasi tu kena tahu dan kena beli kat sana lah. And then dengan kalau kata kita nak tarik orang yang berdekatan, kita boleh guna local flyers ke, kita boleh jumpa diorang ke kan, dan sebagainya lah. And then kalau kata kita nak tarik orang luar daripada, katakan daripada town, daripada pekan macam Kuala Lumpur ke Kelang ke, itu mungkin kita boleh guna media lain lah. Contohnya kita
Melayu suka beli ikan fresh. Katakan kita beli kat sup khabar Melayu dan sebagainya lah. Dan boleh juga participate dalam macam apa, Maha punya program kan, dekat Putrajaya tu kan, Maha Ground, so dekat Sedang. Buat booth ke, tunjukkan berapa banyak location-location dia kan. And then boleh guna media macam elektronik untuk ke handphone ke kan, kita nak tahu kan dekat mana tempat paling dekat sekali untuk beli fresh food, fresh seafood. Kalau kita pergi jalan ke Melaka, mungkin ada satu kat sana kita tak tahu kan. So bila kita tekan kata kita nak try ikan yang naik kat Melaka kan, so bawa dari sana. So basically banyak teknologi, banyak cara yang kita depend pada market kita. Okay. Kalau ikutkan teknologi sekarang ni, banyak orang guna web lah, ataupun gunakan communication dari segi dalam talian ni. Nombor 3 kan, rasa-rasa dalam banyak-banyak communication tools macam blog ke, WhatsApp ke, FB ke, Instagram dan sebagainya, rasa-rasa mana yang paling relevan lah untuk kita war-warkan tentang tempat ni pada orang luar daripada kawasan Kuala Selangor? So kalau ditengok antara social media tu saja kan, kebanyakannya Facebook, hampir semua orang ada Facebook sekarang. Facebook, okay. Dan hampir ke semua level education, yang walaupun rendah dan tinggi semuanya ada akaun Facebook. Jadi rasanya Facebook tu boleh cover banyaklah population yang ada. Cuma rasanya bergantung juga macam mana nak kita, sebab ada setengah orang dia menggunakan social media sebab tak ada masa. So jadi kemungkinan kena target market dia, bergantung jugalah. Kalau katakan yang tak ada masa, dia maybe prefer untuk beli online. So kena ada lah servis untuk hantar ke ataupun tu. Tapi kalau untuk orang yang berdekatan mungkin boleh pergi. Tapi kalau yang jauh, walaupun dia tahu dekat mana dia tempatnya, so kurang lah nak pergi. Kecuali nanti orang semua akan bertumpu pada Sabtu dan Ahad. Bila tumpu Sabtu Ahad, tengok keadaan macam tu, tak cukup tempat ke sini nak parking, dia dah sesak pula kan. Jadi bila dah sesak tak convenience, dan orang tak datang lah. So orang datang sekali je lah. Itu satu. Keduanya, kalau nak diwar-warkan Facebook pun dia akan menyeluruh kan. Jadi macam mana dengan harga? Kalau dah ramai datang, harga akan naik ke ataupun akan turun kan. Jadi bila ramai orang, macam-macam niaga lain pun dah akan datang kan, yang jual lain, yang jual macam-macam benda lain. Jadi pesta lah jadinya. So kena apa ni, kena tengok jugalah impact dia kemudiannya. Sebab sekarang ni tak ada siapa yang tahu. Bila dah tahu, dia jadi lain nanti. Dia berubah dia punya apa ni, keadaan tu. Biasalah kalau masa tak ada orang tahu, semuanya murah kan. Tapi bila semua orang dah tahu, harga dia akan maybe sama je. Okey. Dari segi tadi cakap dari segi ramai orang tahulah kan. Rasa-rasanya yang mendorong motivation orang untuk datang ke situ, apakah sebab-sebab rasa-rasanya yang mendorong orang untuk datang ke situ? Boleh saya tanya yang nombor 1? Faktor utama saya rasa yang mendorong orang untuk kita beli ikan banding saya rasa harga lah yang utama sekali. Harga? Kalau harga, sebab kita kena tahu juga sebab masa saya daripada Putrajaya ataupun daripada KL ataupun daripada yang kawasan sekitar kan, kita nak sampai tu pun dah mengambil kira kos minyak. Kalau kita sampai mengambil kira kos minyak dengan beli ikan, jadi kita kira balik beli dekat Putrajaya pun macam lebih kurang. Harga dia mungkin kita tak sampai lagi situ kan? Jadi dia kena, harga dia kena betul-betul berpatutan, dan ikan tu memang kena betul-betul fresh lah. Kalau beza RM1, RM2 ataupun beza secara total lah, secara total bila kita beli ikan cicaru, siakap ke apa ke, bila kita dah beli tu, kita kira balik total tu tak berbaloi pula nak sampai ke situ. Kalau ikutkan aktiviti apa yang sesuai kalau nak datang situ, nak buat selain daripada beli ikan? Ada Mungkin ada, kalau industri hiliran yang produk berasaskan ikan lain, rasanya kalau macam ada keropok ke, instead of just, bukan saja konsep dia punya konsentrasi hanya pada ikan. Kalau ada macam aktiviti memancing ke di situ? Mancing saya tak pergi. Cuma kalau kita tengok macam kita tengok fish market ni, kalau ada yang macam apa,
Gus cakap tadi, kalau untuk nak tarik orang ramai yang datang, mungkin boleh buat macam Sabah. Sabah kan dia ada ikat tu yang dia pack cold ice kan, walaupun dia dapat dalam macam ikan-ikan mahal tapi dia pack cold ice, beli kat sana jadi peluang. So mungkin dekat situ, instead of yang ada untuk hari tu, tapi bila orang datang, oh ada ikan lain yang tak pernah jumpa pun ikan tu, tapi sebab dia datang daripada laut dan di pack secara fresh, ada cold ice, freshness tu dikekalkan lah. Mungkin kita boleh menarik lagi orang pun datang, instead of just dah beli macam tak balik pula datang daripada Putrajaya beli cicaruk selat, tapi instead ada ikan-ikan lain yang exotic ke. Okey. Okey, dari segi cakap tadi, dari segi kesegaran kan, dari segi freshness, mungkin dari segi kualiti dengan lokasi lah kan yang paling penting. Rasa-rasanya nombor 4 apakah kalau nak gunakan sosial media ni, maklumat apa rasanya yang perlu masuk dalam tu, yang kena ada bagi convenience untuk orang yang orang nak tengok? Saya rasa kalau social media ni dia banyak, dia berkait dengan banyak-banyak application lah yang boleh dibangunkan kan. Sama dia dari segi yang ada sekarang ni, dari segi Google Mapping lah dan sebagainya lah. Itu dari segi convenience untuk pengguna, untuk keep track dekat mana lokasi tempat-tempat jualan ni. Sebenarnya saya rasa selain daripada itu, dia perlu social media contohnya sebagai Facebook, dia perlu jadi satu tempat untuk maybe dari segi supply tu. Of course lah, ikan ni satu benda yang fresh kan, maknanya dan juga mudah rosak lah kan. Maknanya keadaan ikan hari ini akan berbeza dengan yang esok kan. So supply tu perlulah mungkin memang tak boleh konsisten sebab mungkin ikan ada musim-musim tertentu kan. Jadi di Facebook ni perlu ada satu, selain daripada cerita pasal ikan ni, maybe ada satu education lah kan, pengetahuan tentang ikan ni, maybe musim bila dia ada. So pengguna tahulah, oh tu mungkin bulan ni ikan-ikan tertentu je yang dia boleh dapat pada tempat-tempat ni kan. So dia tahulah. Selain daripada harga ikan yang mungkin boleh ditetapkan oleh MKM contohnya, fix lah kan, tak adalah dia terlalu jauh naik turun, maybe pengguna boleh baca, tapi dari segi education lah saya rasa. Okey. Nombor 5, you setuju tak kiranya pendapat yang macam mana yang K ataupun cakap tadi tu dari segi secara rasanya memang saya setujulah apa yang telah Kay cakapkan tadi. Sebabnya pada saya memang education tu pentinglah untuk orang ramai tahu kan berkenaan dengan inisiatif kerajaan ni. Pada saya bila kerajaan ni dah perkenalkan sistem yang macam ni, so kerajaan sepatutnya wawarkanlah benda ni, and then bagi setiap tempat tu perlulah ada lokasi macam ni untuk memudahkan pengguna dapatkan ikan-ikan yang segar lah kan, segar dan harga yang berpatutan. Sebabnya saya rasa kebanyakan pengguna sekarang ni memang tak tahu pun tentang kemudian tempat ni. Even saya, kalau sebelum ni saya dekat Johor kan, saya belum tahu memang ada tempat dekat sebab saya dekat Balik Jawa, sebab saya ada tempat ada ni lah tempat menjual ikan segar ni, dan saya tahu pun tu daripada kawan. Kan adanya tempat macam ni. Saya rasa macam baguslah kalau kerajaan nak memperkenalkan sistem macam ni daripada kita beli ikan-ikan yang daripada middleman ni. Jadi ikutkan siapa yang nak manage untuk macam Facebook ni kan, siapa yang nak manage, siapa yang nak update ataupun sentiasa update lah untuk benda ni kan. Sebab dia kena ada two way communication kan. Rasa-rasa lah pendapatnya kan, ke nak bagi biar dia independent, siapa-siapa pun boleh. Saya rasa perlu ada pihak yang control ataupun manage ni, macam MKIM. So MKIM bertanggungjawab lah untuk evaluasikan penelitian. So jadi kena ada dedicated team lah. Kenalah. Sebabnya kalau macam kita just depend macam lepas macam tu, takut kita lepas
bandar macam tak management, so nanti rakyat pun tak dapat benefit lah daripada apa yang kerajaan yang nak buat ni. Okey. Okey, dari segi itu, dari segi yang nak manage lah accountnya kan. Jadi seterusnya kalau ikutkan maklumat-maklumat ni memang kena disynchronize kan oleh satu badan kan. Rasanya kalau ikutkan communication, sebenarnya sekarang ni communication di antara nelayan dengan customer yang sedia ada, diorang guna telefon dengan SMS. Maknanya diorang tahu yang selalu ambil setiap minggu tu, dia akan contact ataupun SMS dulu dengan abang yang ada jual ni, jenis ikan apa yang ada, dengan bila masa yang waktu ada, kemudian baru diorang datang. So jadi macam itulah dia punya gaya sekarang ni kan. Cuma sekarang ni kita nak cuba tengoklah, kita nak explore sama ada guna social media ni boleh mempengaruhi orang untuk datang, orang jauh untuk datang. Jadi dari segi situ, nombor 2 lah, Ilya, berapa jauh rasa you punya distance kalau rasanya macam berbaloi untuk satu kualiti dengan harga yang macam mana untuk datang ke tempat tu? Berapa jauh rasanya distance yang sanggup you travel untuk bawa the whole family lah? Mungkin untuk vacation sekali ke dan macam mana ke? Berapa jauh you rasa you boleh pergi? Belikan pasal ni kan. Kalau kita cerita belikan ni ada sikit susah lah. Sebab dia ikan ni dia perishable, sangat cepat. Cepat. Kalau kata kita pergi travel jalan-jalan, unless kita ada kontainer besar yang kita boleh, ataupun kereta kita besar, kita boleh simpan kontainer, kita letak ais, boleh lah kita few hours of travelling, 4-5 jam pun okey. Tetapi kalau kata kita travel jauh, kita tak nak pergi belikan dan bawa balik rumah. So dia mesti dalam within convenience lah. Kalau kata convenience tu agaknya probably 2 hours lah paling banyak. Paling lama lah. Kalau kata 2 hours tu, mentally kita tak rasa kita pergi jalan terlalu jauh. And then sebenarnya within 2 hours tu kalau kata kita bawa balik makanan tu, kita masih lagi rasa betul fresh. Okey. Okay. Okey, pendapat nombor 6 rasanya macam mana? Yang perempuan lah selalu kan, macam mana? Yang suka kalau ada family besar kan, cuba bayangkan ada satu family besar, macam mana rasanya? Actually pada saya, kalau terlalu jauh lokasi dapatkan ikan sebenarnya tak worth juga. Maksudnya macam saya berdasarkan pengalaman, ada satu dekat dekat Polisen, dengan dekat Melaka, ada yang di mana lokasi tu memang kalau ikutkan yang saya selalu pergi, sebabkan memang tak jauh daripada dalam pergi balik tu dalam 1 hour. So maksudnya still saya setuju lah dengan yang nombor 2 ni, di mana memang kita kata tak boleh nak too far, terlalu jauh. Dalam 1 hingga 2 jam tu rasanya berbaloi lah untuk dapatkan ikan tu. Bagi saya macam 1 jam. 1 jam. Sebab maksudnya kalau lebih 1 jam tu masih boleh dipertimbangkan lah untuk pergi. Okey. Maknanya lebih kepada lokasi lah. Kalau ikutkan, kalau diberikan keutamaan tu, lokasi tu yang pertama lah. Dari segi macam harga mungkin tak berapa beza kan. Maksudnya lokasi tu. Okey. Okey, itu dari segi itulah lokasi untuk datang ke situ lah. Okey. Dari segi yang social media ni pula kan. Dari segi social media ni, macam mana kau ikutkan kalau macam kita nak macam mana kita nak galakkan orang-orang lain untuk sama-sama promotekan benda ni kan? Sebab sekarang ni kan ada macam-macam, ada Twitter, ada blog, ada dan sebagainya. Adakah kita nak buat satu group ke, ataupun macam-macam cara lah selain daripada, sebab kalau macam kerajaan nak buat satu blog, mungkin kalau Facebook tu dia kena like kan, Facebook tu kan, baru dia boleh join dan tengok maklumat tu. Ada tak cara lain yang boleh cepatkan proses ni untuk bagi tahu semua orang
selain daripada ni, boleh bagi pandangan ke? Mungkin nombor 3. Kalau biasanya memang kena like je kan, tak ada cara lain lagi lah. Kecuali apa ni, dia terpaksa like, such a way nak download ke apa kan. So dan selain daripada itu rasanya tak ada pilihan lain lah, kecuali share sama-sama dalam WhatsApp je group, seorang dapat and then start sharing. So contohnya macam sekarang ni kita semua dah tahu, maybe boleh dapat maklumat lebih dan kita boleh start distribute kan. Tapi untuk lebih cepat rasanya dia terpaksa sebarkan news tu ke surat khabar untuk inform, so that ramai yang tak tahu boleh tahu kan. Jadi di situ orang start access, dan masing-masing start to share with their contacts. Sebab rata-rata sekarang ni semuanya seorang Facebook pun ada at least 100-200 orang kan, friends. So the moment dia like, and then ada 200 orang, daripada 200, so kalau 10% pun dah 10 orang lagi. Jadi rasanya itu je lah caranya. Kalau so basically the first information tu memang kena sebarkan berata lah di semua tempat lah. Okey. Okey lah, ini antara yang soalan yang terakhir lah yang saya nak tanya. Rasa-rasanya bagi tempat ni, apakah dia punya critical success factornya untuk berjaya ni tempat ni? Boleh bagi pandangan nombor 1. Paling critical factor, success factor kalau nak berjaya untuk program kerajaan ni. Sebab kita sediakan tempat sebenarnya. Sebelum ni diorang macam pondok-pondok tu je. Jadi LKM, Lembaga Persatuan Nelayan Kuala Selangor, kita buat tempat ni macam tu, orang yang sama, player yang sama kat kita letak dalam tu. So jadi sekarang ni dia memang remote. Kalau you daripada tepi jalan Kuala Selangor tu memang tak jumpa lah. Melainkan you memang tahu kejap lagi simpang depan ni, lepas pokok kelapa ni belok kiri. Baru ni kita nanti you cari-cari kan. Dia kena masuk dalam lagi, bukan 1 km, 2 km pun sampai. So jadi rasanya critical success factor untuk benda ni berjaya tu apa dia? Kalau ikut cerita tu, maksudnya dia punya location kena strategik lah. Dia kena very accessible lah. Dia kena, sebab produk kalau terms of apa-apa pun, kalau produk baik tapi orang susah nak dapat produk tu susah juga kan. Dan salah satu lagi critical success factor yang saya rasa perlu diambil kira oleh kerajaan ni lah. Kalau kita tengok dua state lah. Saya tak tahu sama ada Johor ada tak, dengan juga Terengganu. Kan? Sebab saya tengok kalau dekat Johor ni, kalau kita letak harga murah dengan orang daripada Singapura, dia akan merosakkan market tu sendiri. Sebab dia akan beli dengan harga yang murah dan dia akan beli secara lump sum, sampai orang tempatan susah nak beli. So harga dia tak boleh nak compete. Sama juga dengan Terengganu. Terengganu pun sebab oil and gas punya, kerja-kerja oil and gas yang duit dia punya duit banyak sikit pun, dia akan meningkatkan harga ikan. Jadi dia kena kekalkan harga yang kompetitif, yang still lagi orang-orang biasa boleh beli. Satu harga, satu yang saya kata tadi, yang first ialah location kena dekat. Satu lagi dia kena main peranan, kerajaan perlu menetapkan satu harga yang dia tak adalah terlalu fluctuate. Kalau macam Singaporean datang, kita tengok kalau dekat pasar burung Johor tu, harga ikan memang orang kata mengarut lah. Sebab Singaporean dia akan beli tanpa tawar-menawar. Takut nanti dekat sini pun sama. Sebab bila tak ada middleman, income lebih besar, takut diorang pun akan mengarut tujuan dengan harga lebih tinggi. Lagi satu dia kena kekalkan freshness lah. Facilities tu sendiri dia ada, mungkin ada kat sini ada cooler box dan sebagainya lah. Okay lah, last kali nak tanya yang nombor 4 lah. Macam mana, setuju tak yang Anwar cakap dia, ataupun nombor 1 ni? Saya rasa itulah dari segi accessibility tu kan. Mungkin orang tahu tempat tu, tapi bila dia maybe first time dia pergi jauh kan. Itu macam tak berpala pula dia nak beli sekotak ikan ke dan sebagainya. So dari segi perancangan tu saya nampak dari segi sama ada at the end of the day orang yang nak save ni dia terpaksa spend duit pula untuk petrol dan sebagainya kan, masa dia padahal benda tu dia sebenarnya nak beli untuk groceries untuk harian saja kan. So dia akan fikir baik beli dekat pasar ni je dekat, tapi dia ni pun sebenarnya fresh juga, cuma maybe dia orang-orang ni dia mungkin daripada Pegalan juga kan, yang kedai-kedai ni yang pergi beli pasar ni, cuma maybe
lambat sikit ke dan sebagainya lah. Jadi itulah, sama ada pelanggan tu akan rasa berbaloi tak dia nak pergi ke Kuala Selangor, kawasan remote ni, kemudian perlu ambil masa untuk sampai ke tempat tu. Dan juga yang penting, saya rasa yang lebih penting dari segi supply tu kan. Bila orang ramai dah tahu kan, dan ramai orang musuh-musuh pergi ke tempatnya, adakah supply tu cukup untuk cater pada orang-orang ni kan. Jadi bila orang datang dia kata nanti datang ni habis juga, so dia akan jadi satu usaha yang tak apa-apa ni lah, kurang berkesan. Okey. Jadi sebelum tu saya simpulkan lah, maknanya keikutkan tempat ni boleh berjaya, tapi yang paling penting tu kita nak motivate consumer datang ke sana, kena ada satu benda yang boleh berkata, satu faktor yang boleh mendorong orang tu datang kan. Kemudian dari segi lokasi tu penting. Jadi dan yang nombor 3 tadi, mungkin dari segi kawalan dari segi harga lah. Bila terlalu ramai sangat nanti orang datang, mungkin nelayan tu pun nak untung lebih, jadi dia akan naikkan harga sebabnya permintaan tu kurang. Bila permintaan kurang, dia akan naikkan harga. So jadi dan last sekali, social media ni boleh dikatakan ada satu platform yang sesuai lah saya rasa untuk viralkan tempat ni. Cuma dari segi kontennya tu kena diawasi lah, maknanya mesti dipantau lah oleh pihak berkuasa macam LKM, supaya maklumat-maklumat yang ada dalam tu yang terkawal lah dan tepat lah. Maknanya tak ada misleading of information, jadi buatkan orang confused. Bila orang datang tiba-tiba tak ada, kata ada, contoh kan. Jadi antara kesimpulannya begitulah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada semua untuk sesi focus group ni, dan saya berharap dengan adanya kajian ni dapat fill the gap di antara satu fishman market ni, yang satu rantaian baru daripada fishman pasar borong yang biasa ni. Okey, terima kasih.